Oke, selamat pagi murid-murid. Video ini untuk bab 9 teknologi angkasa lepas. Cikgu akan rumuskan apa yang telah kamu belajar dalam bab ini. Dan seterusnya cikgu akan bincang jawapan untuk latihan summative bagi bab ini. Jadi yang ini nanti kamu rujuk buku kamu, buku aktiviti kamu itu buku modul, muka surat 95. Okey. Jadi untuk bab 9 teknologi angkasa lepas, dia cuma mengandungi 2 subtopik sahaja, iaitu yang pertama satellite. Kamu belajar tentang satellite, so kamu kena tahu apa maksud satellite, di mana satellite ini dia merujuk kepada apa-apa objek yang mengelilingi sesuatu planet, mengorbit sesuatu planet. So mengorbit itu maksudnya dia mengelilingi planet itu mengikut orbitnya sendirilah, adalah luar angkasa. And then kamu kena tahu 5 jenis orbit bagi satellite. Okey, rujuk balik video sebelum ini. Kemudian kamu kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan apogee dan juga perigee, iaitu ini merujuk kepada kedudukan satellite apabila berada di dalam orbit yang berbentuk elips. Okey. And then selain daripada itu, untuk subtopik satellite juga kamu kena tahu apakah hubungan di antara ketinggian orbit bagi satellite dengan halaju satellite. Okey. So untuk yang ini kamu kena ingat, semakin tinggi orbit satellite, semakin rendah halaju satellite. Maksudnya apabila orbit itu jauh daripada bumi, okey, satellite yang bergerak itu lebih perlahan. So ini berkait rapat dengan tarikan graviti bumi. Okey. So satellite ini dia tidak boleh bergerak dengan laju apabila berada jauh daripada bumi untuk mengelakkannya terkeluar daripada orbit. Okey, sebab daya graviti daripada bumi itu lebih rendah tarikan dia itu. And then selain daripada itu kamu kena tahu tentang 2 jenis kenderaan pelancar. Okay, contohnya roket, di mana kenderaan pelancar ini kita gunakan untuk menghantar satelit ke orbitnya. Okay, so kita ada 2 jenis, satu expendable vehicle iaitu kenderaan pelancar sekali guna. Okay, dan satu lagi itu reusable, iaitu kenderaan pelancar yang boleh guna semula. Okay. Dan untuk kenderaan pelancar itu, kamu kena tahu 2 cara bagaimana kenderaan pelancar itu bergerak ke orbit. 2 cara untuk menempatkan kenderaan pelancar ke dalam orbit. Ada 2. Satu itu dia secara terus ke orbit, yang ini untuk orbit yang tidak jauh daripada bumi, yang berhampiran. Dan yang kedua itu melalui orbit pindah Hohmann. Okey. Kemudian apa lagi ya? Kamu kena tahu juga tentang stesen angkasa antarabangsa. Okey. Apa agensi-agensi yang terlibat? Apa maksud keadaan sifar graviti? Okey. So keadaan sifar graviti maksudnya keadaan yang mana tiada daya tarikan graviti yang dirasai. Okay. And then untuk subtopik yang kedua, sistem penentu sejagat ataupun dikenali sebagai GPS, Global Positioning System. Okay. So untuk subtopik ini, yang penting kamu kena tahu 3 segmen yang terlibat di dalam sistem ini, dalam GPS. Iaitu yang pertama segmen kawalan. Okay, segmen kawalan. Yang ini segmen kawalan ini terdiri daripada stesen di bumi. Okay. Kemudian kita ada segmen angkasa, yang mana segmen angkasa ini terdiri daripada rangkaian satelit yang angkasa lepas mengorbit bumi ya. And then segmen yang ketiga adalah segmen pengguna. So pengguna itu kita ataupun sesiapa yang menggunakan GPS lah.
Oke, dia menggunakan perisian GPS, contohnya handphone. Kamu mau guna Waze ataupun mau guna Google Map. Alright. And then untuk subtopik 9.2 ini juga, selain daripada itu kamu kena tahu dua kaedah atau dua format penulisan koordinat GPS, yaitu yang pertama adalah DMS, darjah, minit dan saat. Yang ini tiada masalah sebab format ini dia tulis awal-awal mana satu utara, selatan kan, north, south, dia tulis NS, east dengan west. Dan format yang kedua adalah DD, darjah desimal. So yang ini dia guna titik perpuluhan, dia tidak akan tulis sama ada dia utara ke selatan, barat atau timur. So yang ini kamu kena tahu konsep dia tu, kamu kena tahu apa maksud kalau dia positif. So kalau dia positif, dia berada di utara. Kalau dia negatif, berada di selatan. Okay? Alright, so itu sahaja. Sebenarnya topik ini rasanya mudah sebab kamu pernah belajar sebelum inilah, tingkatan sebelum ini. Okay, jadi kita terus kepada latihan sumatif. Jadi yang ini muka surat 95. Kita lihat kertas 1 dahulu. Okay. So kertas 1, kamu lihat soalan yang pertama. Jadi cikgu harap kamu buka buku kamu sekarang. Okay, cikgu tidak buat meet untuk kelas kamu sebab sambutan yang kurang menggalakkan lah. Okay, jadi cikgu bagi kamu dalam bentuk video supaya kamu boleh rujuk ataupun kamu boleh menonton video ini apabila kamu mengikut masa kesesuaian untuk kamu lah. Okay, jadi kita lihat soalan yang pertama. Antara pernyataan yang berikut yang manakah benar tentang satelit? Okay, so yang ini soalan yang pertama ini lah, ada cikgu cakap awal-awal tadi kan? Ya, jawapannya 1A, yaitu satelit ialah objek yang mengorbit bumi ataupun objek yang mengorbit mana-mana planet lah. Okay, di mana satelit ini kita ada satelit semula jadi dan juga satelit buatan. Satelit semula jadi bagi bumi ialah bulan. Okay, kerana bulan ini dia mengelilingi bumi, dia mengorbit, dia ada laluan dia sendiri mengelilingi bumi. So bulan itu adalah satelit semula jadi bumi. Satelit buatan itu yang satelit lah, okay, yang kita terbangkan ke orbit dia itu menggunakan roket. Dan kita sendiri, bumi ini sendiri merupakan satelit bagi matahari. Kerana kita mengorbit, bumi kita ini mengorbit matahari. Okay? So kita lihat yang B ya. Kenapa B itu salah? Sebab dia cakap B itu bulan merupakan satelit buatan manusia. Salah lah, semula jadi. Bahkan mana ada kita buat bulan. And then C, semua satelit wujud secara semula jadi. Salah lah. Satelit ada yang kita buatkan. Dan satelit menyukarkan komunikasi tidaklah. Dia membantu kan? Kalau menyukarkan kita tidak susah-susah kita mau hantar pergi angkasa lepas tapi menyusahkan. Okey, nombor 2. Apakah jenis orbit satelit ini? So yang ini kamu kena rujuk 5 jenis orbit itu ada kan? Orbit LEO, MEO, HEO, geopegun, geosegerak itu. Jadi sekarang dia cakap ketinggian orbit ialah 180 km hingga 2000 km, yang mana ini jawapan dia adalah B, orbit rendah bumi. Orbit yang paling hampir dengan bumi. Okey. Kemudian nombor 3, rajah 1 menunjukkan kedudukan satelit dalam orbitnya. Okey, jadi di sini kita ada bumi, di sini orbit yang berbentuk elips. Ini kita panggil sebagai bentuk elips. Yang manakah merupakan kedudukan apogee bagi satelit itu. So, apogee ini dia merujuk kepada kedudukan satelit yang mana jarak dia paling jauh daripada bumi. So, yang paling jauh adalah C. Jawapan dia C ya, paling jauh. A ni perigee, paling hampir ya. Ini apogee. Okey. Nombor 4, pernyataan yang manakah benar tentang X? X di sini ya. Okey, so apa yang benar tentang X? X ini perigee lah, cikgu dah sebut tadi kan? X ini perigee. Yang mana dia merujuk kepada kedudukan yang paling hampir. So jawapan dia adalah A. Kedudukan satelit yang paling dekat dari bintang. Bintang ini kita lah
bumi ini merupakan sejenis bintang. Okay, kita hidup di bintang. Alright, so A. Sebab yang B ini paling jauh dia bilang. Paling jauh itu this one, apogee. Merujuk kepada ketinggian satelit, ini salah lah. Okay, ini salah. Halaju tertinggi pada satelit, ini pun salah. Okay, nombor 5. Jadual menunjukkan beberapa jenis satelit dan ketinggiannya. Satelit yang manakah mempunyai halaju yang paling tinggi? So, cikgu ada cakap tadi, hubung kait antara ketinggian orbit dengan halaju satelit yang menggunakan orbit tersebut. Di mana semakin jauh ataupun semakin tinggi orbit, semakin perlahan satelit tersebut, semakin berkurang halaju dia makin pelan. Artinya kalau dia makin hampir kepada bumi, halaju dia paling tinggi. Jadi kita mau cari mempunyai halaju yang paling tinggi. So, kita cari satelit yang paling hampir dengan bumi, yaitu jawapan dia adalah D. Okay. Alright, next one, muka surat seterusnya, soalan 6. Jadi soalan 6 itu Raja 3 menunjukkan sejenis kenderaan pelancar yang digunakan dalam penerokaan angkasa lepas, roket. Tujuan dia untuk dia tanya apakah fungsi kenderaan pelancar tersebut. Okay. Jadi salah satu fungsi dia untuk menghantar satelit ke angkasa, iaitu D. Okay. Yang lain itu semua salah. Ramalan cuaca, untuk ramalan cuaca itu salah sih. Okay, sebab ramalan cuaca itu satelit lah nanti. Tapi untuk satelit itu sampai ke orbitnya, dia kena hantar menggunakan kenderaan pelancar. Okay, launching vehicle. Okay, nomor 7. Jadi dalam Raja 4 itu, sekumpulan ahli saintis yang sedang membuat kajian tentang keadaan sifar graviti. Apakah sifar graviti? So maksud sifar graviti tadi. So maksud dia adalah, jawapannya adalah C ya. Keadaan di mana daya graviti tidak wujud. Itu sebab kalau kamu lihat di sini dia terapung. Daya tarikan graviti yang menyebabkan kita jatuh ke permukaan bumi ini tidak wujud. That's why dia tidak tertarik ke sana. Dia terapung-apung kan? Okay. So jawapan dia C ya. Yang lain itu salah. Daya graviti yang kuat tidak berubah-ubah itu tidak. Kalau berubah-ubah itu maksudnya kamu sekejap terapung, sekejap turun begitu kan? Keadaan yang mempunyai daya graviti yang lemah pun salah lah. Nama dia pun sifar, zero. So zero means tiada langsung lah kan graviti. Okay, nombor 8. Antara yang berikut yang manakah merupakan contoh bahan buangan angkasa? Space junk kan? Space junk. Artinya sampah. Bahan buangan di angkasa. So manusia ini kan, bukan saja di muka bumi bah kita buang sampah. Sampai di angkasa pun kita buang sampah juga. Alright. Jadi antara yang menjadi bahan buangan angkasa adalah jawapan dia adalah D lah, roket yang habis dibakar. Yang ini terutama sekali yang Dina, yang this one. Kendaraan pelancar itu. Terutama sekali kendaraan pelancar sekali guna. Expendable launch vehicle itu. Kita guna sekali saja, so bahagian-bahagian yang part dia itu, sebahagian itu dibuang begitu saja di angkasa lepas lah. Manusia kan. Alright. Nomor 9. Yang ini merujuk kepada subtopik kedua sudah, GPS. Segmen yang manakah tidak terdapat dalam sistem penentu sejagat. So, cikgu ada mention tadi kan, kita ada 3 segmen yang terlibat di dalam GPS, yaitu segmen kawalan. Okay, ini betul lah. Segmen angkasa, satelit. Segmen kawalan ini yang berada di bumi. Segmen angkasa, rangkaian satelit, dan segmen pengguna itu kita lah yang menggunakan GPS tersebut. So yang salah di sini adalah di segmen pengawasan tiada. Stesen pengawasan ada, yaitu stesen pengawasan ini salah satu daripada komponen untuk segmen kawalan. Okay, stesen pengawasan ada, tapi segmen pengawasan tiada. Alright, nomor 10. GPS sering digunakan untuk tujuan navigasi dalam pelbagai jenis pengangkutan. Okay, navigation.
Maksudnya navigasi untuk kamu cari jalan. Oke. Jadi yang manakah merupakan contoh? Nah, ini senang ah. C. Jawapan dia C, Google Maps. Contoh lain Waze, kamu tahu di mana jalan kamu mau pergi dan sebagainya. Actually Foodpanda pun ada juga menggunakan GPS untuk kamu mau tahu di mana sudah kamu punya rider bahkan sebenarnya. Oke, Foodpanda, Grab pun ada guna tuh sebenarnya. Alright. Oke, next one. Muka surat 98 yang ini adalah soalan subjektif. Jadi untuk topik ini tiada bahagian A lah. Dia bahagian B ataupun kadang-kadang bahagian C. Oke. Jadi kamu lihat di sana. Sorry, bukan 98 boleh. 97. Muka surat 97 dahulu. Soalan yang pertama, oke? Soalan yang pertama. Jadi soalan yang pertama, kelajuan satelit berubah-ubah bergantung pada ketinggian orbit. Yang tadi punya nih kan? Jadi Raja 1 menunjukkan ketinggian orbit satelit yang berlainan. Jadi kita ada yang pertama ini satelit R. Satelit R bergerak pada ketinggian inilah orbit dia. Altitude ini maksudnya ketinggian. Altitude ketinggian. So ketinggian orbitnya adalah 705 km. Kemudian kita ada satelit Q yang mana ketinggian dia adalah 20.000 km dan satelit P okay, 35.786 km. So, soalan yang pertama satelit yang manakah akan menunjukkan kelajuan yang paling tinggi, artinya yang paling laju. So, ingat balik tadi, hubungkan antara ketinggian orbit dengan laju satelit. Oke, yaitu semakin bertambah ketinggian orbit, semakin berkurang laju satelit. So, maksudnya yang ini paling tinggi kan? Satelit P paling tinggi kan orbit dia. Oke, paling jauh kan? Jadi satelit B ini laju dia adalah paling rendah. Oke, cikgu pakai mouse itu ada bunyi. Dan satelit R dia paling hampir dengan bumi, maksudnya satelit R mempunyai laju yang paling tinggi. Jadi itu dia punya jawaban adalah R. Oke. Berikan alasan untuk jawapan Anda di 1A. So alasan dia itu kamu akan mention semakin rendah orbit. Oke, semakin rendah orbit semakin rendah orbit semakin tinggi laju satelit. So kamu kaitkan tadi ya. Semakin rendah orbit, semakin tinggi laju satelit. Oke. Kemudian C, perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Yang ini cikgu mau tulis ini, tapi bising tuh mouse. Kamu boleh apa bahkan tadi? Kak, kamu mau cikgu tulis? Oh, cikgu buat sambung-sambung lah supaya dia bising. Semakin rendah orbit ayah. Semakin tinggi. Nah, ini sajalah cikgu tulis. Di lepas ni kamu dengarlah penerangan oleh cikgu. Buruk betul tulisan cikgu. Cikgu tulis pakai mic ini. Pakai mic, pakai mouse. Oke, kemudian C, perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas telah membangunkan pelbagai bidang penyelidikan. Nyatakan 2 jenis bidang penyelidikan yang terlibat. Ada banyak gitu. Antara dia kamu boleh tulis bidang kesihatan, bidang pendidikan, macam yang sekarang kamu belajar ini kan bidang pendidikan, bidang ekonomi pun dia juga, bidang teknologi inovatif pun dia juga. Okay? Alright, kajian cuaca semua itu kan penyelidikan.
Okey, kemudian G, pada pendapat anda, adakah perkembangan dalam angkasa lepas harus diteruskan? Of course lah kan, ya ni kan. Mestilah ya, takkan kita mau stop gitu sejak. Okey, ya. So, dia ada 2 markah sini ya. Jadi maksudnya jangan cakap ya sejak banyak ni ruangan kosong, kamu kena bagi sebablah alasan. Jadi ia membantu manusia dalam pelbagai bidang. Okey. So, antara dia, ya kerana ia membantu manusia dalam pelbagai bidang. Kamu boleh terangkan lebih lanjutlah, membantu manusia dalam bidang pendidikan, okay? Ataupun dia membantu kita untuk bersedia dengan sebarang perubahan cuaca, iklim. Okay? Sebab kita boleh tahu kan kalau ada ribut ke begitu, kita tahu. Mau datang sudah, kita boleh bersiap sedia lah. Okay, semua itu teknologi dia kan. Alright, next one. Soalan nombor 2. Last one, soalan yang terakhir tentang GPS. Okay, GPS. Jadi, Raja 2 menunjukkan contoh koordinat GPS. Okay, so apakah jenis format? Ini adalah DMS. Darjah minit saat. Kita tulis singkatan saja. Huruf besar DMS. Ini darjah minit saat. Okay. So, N ini north, maksudnya dia berada di kutub utara, dan E ini adalah east. So, east ini maksudnya berada di sebelah timur. Okay. Dengan menggunakan garisan Greenwich itu sebagai dia punya guide lah. Okay. Mengapakah GPS dianggap penting pada zaman sekarang? So, yang ini tiada jawapan yang asal jawapan kamu logik. Kalau soalan jenis begini kan boleh diterima ini. Okey. Jadi salah satu dia itu kamu bertulis boleh memberikan maklumat tentang lokasi dan masa kepada penggunanya lah. Okey, kita tahu lokasi. Macam kamu mau WhatsApp kan? Kamu mau WhatsApp, mau hantar location. Kawan kamu tanya kamu di mana. So, kamu hantarlah kan, send location kan di WhatsApp tu boleh. Jadi, kita boleh tahu lokasi kamu itu. Okay. Kemudian, lokasi dan masa yang ini. Sorry, yang ini bukan pula boleh jawab Sukati. Yang ini nih, ini merujuk kepada definisi untuk GPS. Kita boleh, ya. Lokasi dan masa kepada pengguna. Okey, kemudian C, apakah contoh aplikasi navigasi yang menggunakan koordinat GPS? So, kamu boleh tulis Google Map yang tadi itu kan, Google Maps, dan satu lagi Waze lah, application dia itu kan, boleh install. Okey, kemudian D yang terakhir, yang ini soalan hot, yang ini yang kamu boleh bagi sebab yang logik lah, yang munasabah. Okay, boleh diterima ini. Sekiranya anda ingin melancong ke negeri lain, adakah anda akan menggunakan aplikasi navigasi? Wajarkan pendapat anda. Kamu pergi melancong bahkan. Sekarang zaman moden sudah kamu ada smartphone kamu. So, adakah kamu akan menggunakan Waze ataupun Google Maps bila kamu mau melancong lah, mau bergerak di tempat yang baru? So, jawapannya tentulah ya kan. Kita ada teknologi, why not? So, apa sebab dia? 2 markah di sini kan? Ya. So, apa lagi? Kerana akan memudahkan navigasi di tempat yang baru untuk mengelakkan sesat. Kan? Ataupun, ya kerana aplikasi seperti Waze itu, dia bukan sekadar memberikan lokasi yang tepat, tetapi kita boleh mengetahui keadaan dia punya trafik itu. Keadaan trafiknya, sama ada trafik jam kah, ada sekatan kah, dan sebagainya. Alright? Okay. So, itu sahaja untuk perbincangan bagi soalan inilah, soalan summative dalam buku kamu. Jadi, thank you very much you guys. Bye. Take care.